ke-94 bahwasanya وكان الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى يتحدثون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل مبعثه بما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه حتى إن يهود المدينة وهي يثرب كانوا يعتقدون أنه منهم ويتوعدون به أهلها من العرب لما كان بينهم وبينهم من حسازات ومنافسات. Sebelum pada ni kita dengar cerita bahawa orang-orang Arab bergelir ataupun berebut bubuh nama anak dia Muhammad. Banyak di antara orang Arab dia pakat berebut bubuh nama Muhammad pada anak masing-masing. Kerana dia duk dengar orang-orang dia duk wayak bahawa akhir zaman akan timbul seorang Nabi. Namanya Muhammad. Jadi boleh demikian tiap-tiap seorang bapa berasa nak benar kalau boleh anak dia lah jadi Nabi. Nak ke dia sendiri tak boleh dia menggunakan dia sebut nama Muhammad. Dia tak dia bubuh nama anak-anak Muhammad atas cadangan kalau-kalau nak kenakan anak dia jadi Nabi. So, yang kedua kita dengar juga cerita bahawa selain daripada usaha orang-orang itu bubuh anak dia nama Muhammad, kita kena dia jadi Nabi. Orang-orang tertentu di kalangan orang Arab sendiri yang jiwa dia bersih, jiwa dia orang panggil bersih lah dengan karat-karat dunia ni. Keluar rumah tangga berjalan rata kot sebenak padang pasir, kot sebenak kapung, kot sebenak lubang gua, kapur duduk sana dengan tujuan membersih diri dan menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau apa saja pun kesimpulannya masalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ini adalah benda menjadi buah mulut umum dah. Tidaklah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul ni benda pelik, benda baru dah. Bukan belum pada ni gegesar dah orang duk cara bahawa akhir zaman ni akan timbul seorang Nabi, akan timbul seorang Nabi. Malam ni sambung waktu lagi sikit lagi. Kata dia wakan al-ahbar wal-wudi wal-ruhban min al-nasara yatahaddatsuna bi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua puak-puak tok guru baik pun daripada golongan Yahudi. Dia sebutkannya ahbar. Baik pun puak-puak tok guru daripada kalangan Nasara. Yang gelayan dia ruhban. Tok guru apa kita panggil dia ni itu kalau Yahudi orang panggil ahbar. Tok guru dia. Kalau Nasara panggil ruhban. Puak-puak tok guru ni semua sekali cekak mengenai dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia akan timbul. Kita timbul lagi. Tapi tutup guru zaman hari itu belum pada tu dak royak dah kapur-kapur. Kalau ada cara, kalau ada ngajar, kalau ada buat berapa-berapa royaklah orang akhir zaman akan timbul seorang Nabi. Baik pun untuk guru Yahudi yang disebutnya ahbar, baik pun untuk guru Nasara yang disebut ruhban. Kenapa lima wajadu fi kutubihim min sifati wa sifati man. Kerana mereka sendiri jumpa dalam kitab mereka masing-masing jumpa dari segi sifat badan tubuh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dan sifat suasana sekeliling sama dia. Badan tubuh Nabi putih hitam setara mana, tinggi rendah setara mana, tubuh letter ke tubuh segi, semua tu ada dalam kitab dia. Dan juga buayak suasana sekeliling. Bila Nabi ini lahir, suasana dan keadaan negeri itu belah mana, semua tu ada berlaku dalam Taurat baik, dalam Injil baik. Pendeknya tidak benda baru kelahiran Nabi ni. وَمَا كَانَ مِنْ عَهْدِ أَنْبِيَائِهِمْ إِلَيْهِمْ فِيهِ. Selain daripada dalam kitab tu ada Nabi zaman-zaman hari itu pun doa ayat berlaku pada umat masing-masing bahawa akhir zaman akan timbul Nabi sekian-sekian. Jadi hak Nabi doa ayat pun dia ingat, hak dalam kitab dia Taurat Injil dia tulis pun dia ingat. Bahkan kata dia hatta in Yahud al-Madinah. Bahkan Yahudi yang duduk di Madinah sendiri itu hak orang Arab. Tapi Yahudi yang pecah-pecah mari daripada negeri Yaman. Yaman ni negeri sebelah Yaman. Tahu berapa dah? Yaman utara, Yaman selatan. Sebelah selatan negeri Arab ni. Hari tu dia bertapak di Yaman. Bila ampangan Ma'rab pecah di Yaman, yang menyebabkan hari itu orang panggil lipoh kosi, dan negeri pun tak ada lagi sumber ekonomi, maka Yahudi ni bawa diri. Bawa rata-rata di seluruh Timur Tengah. Dan satu bahagian daripadanya
tinggal di Madinah. Kerana Madinah nak tanahnya subur, dan orang Yahudi ni suka duduk tempat-tempat yang subur, tempat ekonomi kukuh ni memang kerja dia Yahudi. Dia bergantung Yahudi, apa ni ekonomi kuat kan. Jadi Yahudi yang tinggal di Madinah ni pun iktikad 100% bahawa Nabi akhir zaman ni soft dah puak-puak dia. Dia berasa begitu. Kenapa? Kerana puak-puak ni selalu sangat. Kalau puak-puak Yahudi ni baluh dengan orang Arab, Yahudi sebagai pendatang ni bila baluh dengan penduduk Bumi Putra, kita panggil Bumi Putra Madinah, orang Arab ni. Kalau baluh dua tu, kalau nampak tak tahan dia, dia kata jaga dalam ni buat kanak aku. Tapi akhir zaman ni akan timbul seorang Nabi. Ya, aku bila timbul seorang Nabi, puak-puak aku turut dia belakang. Dia bila turut dia belakang, tak pakai tentu puak-puak aku benar. Kerana dalam kitab riwayat, mana-mana orang yang turut Nabi Muhammad akhir zaman ni, benar dia. Jadi kata baiklah baluh aku akhir zaman, kalau timbul tak apa. Nabi akhir zaman juga, puak-puak aku akan sokong dia. Dan dia akan melawan apa habis puak-puak musyrik Arab. Ni hok dia ajar sok mudah kepada orang Arab. Puak-puak sok guru dia. روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا أن كنا نسمع من يهود وكنا أهل شرك وأوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا ملنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. Cerita ni benda Mas sebut tadi tu pucuk apa ceritanya gini katanya. Satu orang Medina. Nama dianya apa nama? Asim bin Umar bin Qatadah. Asim bin Umar orang Medina. Dia berayat cerita yang dia dengar daripada orang tua-tua kampung Medina. Cerita apa silah mulanya puak-puak kami ni masuk Islam dengan Nabi. Apa silah? Kata dia gini. Kata dia puak-puak kami dalam dia yang masuk Islam ni. Sebab tu dia wajaklah kata dia sebab semua tinggal rahmat Allah Ta'ala. Saja Allah Ta'ala nak beri rahmat pada kami. Saja Allah Ta'ala nak beri hidayat pada kami. Tapi kalau tu sebab lain kata dia gini, kerana kami selalu sangat duk dengar daripada mulut Yahudi yang duduk di keliling kampung kami, di negeri kita lah. Kalau kita sini ya, Cina lah kita panggil. Oh Yahudi ni sepuluh Cina lah, dia mendatang. Kamu kata dia kami duk dengar daripada mulut orang Cina kata dia, bahawa kebetulan kata dia orang Cina ni, apa ni Yahudi ni ahli kitab. Dia pandai mengajar. Puak-puak kami ni ahli syirikin wa ausan. Puak-puak kami ni bahasa puak jahil tak uti apa perkara. Semua tokong, semua berapa, yang buahnya puak-puak orang mengaji, orang mengajar. So, dia kata dia yang keduanya, kami di antara kami dengan puak Yahudi selalu ada bala. Kadang-kadang topok bersikan, orang mendatang. Bila orang mendatang kan, ambil tanah, kau kendal. Jadi berebutlah orang negeri ni, tak lari tapi jamin bila pun. Baik, bila bala-bala kalau sebala puak-puak kami ni ada buat masalah sikit. Ada kata anak dia ko, kata bunuh orang dia ko, atau korapa harta benda ko. Fa iza nilna minhum ba'da ma yakrahu. Bila kami dapati daripada puak Yahudi ni benda-benda yang orang tak setuju, kata anak dia ko, berapa dia ko, qalu lana. Orang itu berkata pada kami. Kata berapa dia? Innahu qad taqara bersama Nabi. Kata dekat dah akan timbul Nabi akhir zaman. Naqtulukum mahu qatla 'ad wa Iram. Bila timbul Nabi akhir zaman, kami akan sokong dia dan kami akan ajak dia perang lawanmu dan kami akan bunuh puak-puakmu sebagaimana puak-puak 'Ad dan puak-puak Iram ni pupus di muka dunia. Dia ada dua puak di muka dunia ni, dulunya 'Ad, Samud. Orangnya gagah kuasa, ramah, tapi dia sebab puak ni melawan Nabi masing-masing, Allah Ta'ala turun bala siapa kau fikat mati bakar puak dia. Dia ini menjadi buah mulut orang Arab. Mati bakar. Jadi, bila dia balas dengan orang Arab, kalau orang Arab tergantung, tunjuk agah tak, dia kata apa lah, kata sikit lagi mampu bakar, sebagaimana mampunya bakar 'Ad dan Iram. Kenapa? Kerana kami akan sokong Nabi akhir zaman. Ini kata buah Yahudi. Jadi, lama-lama Arab tu dengar semua ni. Lama-lama termasuk dah kepala orang Arab bahawa Nabi akhir zaman ni ada semua. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كان يتوعدنا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. Kedua itu dalam masa hayat kami ni timbul semua Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila timbul
Ajabnahu, kami pun terima terus ajaran Nabi. Bila Nabi ajak kami pada Allah, wa arafna ma kami tawa'adna bihi, dan kami pun ingat balik benar hak Yahudi duk janji kami, duk ubuk kami. Fabadarnahu ilayhi, maka kami pun cepat-cepat terima. Moga Yahudi kata kalau terima Nabi, aku akan sokong dia, aku nak ajak dia perang kami. Jadi tak ada lagi Nabi perang kami terima dulu lagi ajaran dia. Nak perang kau lagi, bukan kami sokong dia dulu lagi. Fa'amanna bihi wa kafaru, betul lah kami je beriman, Yahudi kafir. Bila Nabi akhir zaman mari, kami terima banyak-banyak, tapi Yahudi tak terima ajaran Nabi. Kerana dia ada sekolah, Nabi akhir zaman ni kena pokok dia, anak-anak dia. Rupa dia tidak anak-anak dia, anak buat Nabi Ismail. Nabi Muhammad ni anak buat Nabi Ismail. Yahudi anak buat Nabi Ishaq. Kedua-dua Ismail dan Ishaq ni anak bagi Nabi Allah Yaqub AS. Nabi kedua-dua. Nabi Ibrahim, anak bagi Nabi Ibrahim. Jadi bahasa main kebangsaan lah ni. Yahudi ni, Yahudi sebenarnya pucuk kebangsaannya. Dia rela melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi Muhammad ni bakal Nabi Ismail. Tidak bakal Nabi Ishaq. Walaupun Ismail dengan Ishaq ni anak bagi Nabi Ibrahim AS. Kerana bahasa lain. Bila bahasa lain aku tak terima. Ini bukan kebangsaan hidup. Dia titik pun mari pada kita Melayu ni pun kebangsaan ni hakikat mari sini. Kita ikut orang putih suap pelan berlaku dengan tak ada. Jahil. Fafina wa fihim nazalat hadhihi al-ayah. Katanya orang Medina ni mengenai dengan kami dan mengenai dengan orang Yahudi lah ayat ni turun. Ayat apa dia? Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ayat ni turun dari langit mencerita perangai orang Medina dan orang Yahudi Medina. Iaitu setelah kitab mari langit, iaitu kitab ni memang membenarkan kitab hak dia ada. Kitab mari langit maksud Quran lah. Setelah Quran turun dari langit melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benda hak dalam kitab Quran ni boyak serupa dengan kitab hak depan dia ada, iaitu Taurat dan Injil. Wa kanu min qabl yastaftihuna alladhina kafaru. Puak-puak ni, puak-puak Yahudi ni belum daripada mari Nabi ni tak? Sungguh sangat yastaftihu ni maknanya tunjuk apa dia panggil, tunjuk berani ataupun melahirkan rasa menang kalau berbalah. Orang Arab kalau balah dengan aku, lah ni jagalah seksa. Aku lawan kalau ni. Kenapa? Aku akan tahu Nabi akan sana. Puak-puak dia sendiri Tuhan kata duk wayak dah kepada orang Arab di Medina tu bahawa dia akan menang. Tapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Setelah datang sungguh kepada mereka benar hak dia tahu, Nabi Muhammad pun dia tahu, Quran pun dia tahu, kafaru bi, menjadi kafir. Fala'natullah 'alal kafir, mati bunuh daripada Allah terhadap orang kafir. Fala'natullah 'alal kafir ini la'anna Allah, amma bermakna syaitan saya mati bunuhlah Allah Taala terhadap orang kafir. Allah Taala akan bunuh aku kafir. Cara Tuhan menyuruh. Dia tidak menyuruh bahasa supaya kita supaya lembu, supaya kucing apa dia. Dia supaya dia laknatullah 'alal kafir, mati bunuhlah manusia kafir. وروي كذلك عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. Betul ya. Jadi Abdullah bin Abbas pun kata begitu juga. Abdullah bin Abbas kata Yahudi ni bila berdekatan dengan Arab, sama ada Arab turunan Aus atau Arab turunan Khazraj, kalau demo ni balas demo dua ni enggak, Yahudi dia kata sama, jagalah mu. Kalau mari Nabi akan sampai agak aku turut dia, aku ajak dia perang mampu habis Nabi. وذكر أبو بكر الخرائطي عن أبي سوية عن أبي خليفة قال سألت محمد بن ربيعة بن سواه بن خشعم بن سعد فقلت كيف سماك وأبوك محمد فقال سألت أبي عما سألتني عنه فقال خرجت رابع 4 من بني تميم أنا منهم وسفيان بن مجاشع بن داري وأسامة بن مالك بن جندب بن عقيد ويزيد بن ربيعة بن كنانة بن حربوس بن مازن ونحن نريد ابن جفنة ملك غسان. Cerita yang kedua, nak boleh jadi apa ni yang yakin ke kita bahawa kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni bukan benda baru timbul secara mendadak, tidak. Bukan belum pada dia lahir ni orang dari buah mulut orang dia. Cerita yang kedua yang apa dia? Kata dia,
Satu orang gelaran dia khalifah. Nama dia khalifah. Khalifah kata, aku tanya satu orang. Orang itu nama Muhammad bin Rabi'ah. Khalifah kata, aku tanya seorang kawan aku namanya Muhammad bin Rabi'ah. Bin Rabi'ah, bin Sawah, bin Khash'an, bin Sa'ad. Mengikuti wayak bin nak. Itu dia. Tanya apa dia? Dia kata, Kais sama ke Abu ka Muhammad. Aku nak dengar mu nak buat cerita. Ya ayahmu baru namamu ni Muhammad. Nama Muhammad ni tak ada di kampung ni. Tiba-tiba mu je nama Muhammad. Apa cerita mulanya dia buka mokpok mu baru namamu ni Muhammad. Kata dia, jawab kawan tu je. Hak nama Muhammad ni. Dia kata dia, aku pun tanya ayah aku. Supa dengan hak mu tanya aku ni. Dengan sebab nama aku ni pelik pada orang lain. Ketika tu memang orang tak ada nama Muhammad. Jadi dengan sebab dia nama Muhammad. Dia kata, apa gak ayah baru nama hamba ni Muhammad? Lalu aja dia jawab, dia kata gini orang. Satu hari, aku keluar daripada rumah, 4 orang. 4 orang tu lebih daripada rumah, siapa nak pergi jalan jauh. Aku kata nak pergi Singapura, 4 orang. Aku ni orang yang keempat. Dia ayatlah orang nama sekian nama ada. Nak pergi ke mana? Nak pergi berjumpa dengan Raja Ghassan. Ghassan nama bagi satu kawasan di antara negeri Iran ni dengan Arab. Lo tak ada dah. Perubahan geografi tu kata. Jadi nak pergi jumpa raja tu, nak pergi menghadap raja tu dengan satu urusan tertentu. Nak minta bantuan duit, kau berapa tak tahulah. Baik. Jalan. Falamma syarafna Syam, nazalna ala Ghadir, alaihi jiran. Jalan bila sampai ke negeri Syam, dekat nak masuk ke Singapura, dah sampai ke Johor misalnya. Kami pun berhentilah Ghadir. Berhenti di tepi Ghadir. Ghadir maknanya kita panggil Kubai. Ghadir asal maknanya tepak lembah. Apabila mari hujan, takut hari. Takut air lah Ghadir. Kita panggil Kubai. Kubai luar. Asik dah hari. Bila berjalan-jalan, siapa dekat dengan negeri Syam yang di sana dekat dengan kawasan, kami berhenti di sebuah tasik, mudah minum air. Di tepi tasik tu ada sejarah, ada pokok-pokok kecil. Kami pun berhenti sana. Berhenti seduh sambil-sambil minum air tasik. Fatahadasna, kami pun berkeceklah pokok kami. Dalam masa duduk bercakap, pokok kami 4 orang duduk menanuk makan nasi berapa tu. Satu orang tu alim Yahudi lalu ke dekat kami 4 orang. Bila dia dengar cakapan kami, dia kata, inna hadhihi lughatun ma hiya bi lughati hadzal bilad. Dia kata, demo ni kecek bahasa berapa ni. Bahasa lagu ni tak ada berapa ni. Tentu demo ni orang luar. Kalau cakapan demo ni kalau tak faham, cakapan berapa ni. Faqulna na'am. Katanya dia ni. Kata dia, betul tu. Ambon tidak orang sini, orang jauh. Sebab tu bahasa kami, orang sini tak reti. Nahnu qawmun min Mudar. Kami ini keturunan Mudar. Mudar ni untuk nenek Nabi. Min ayil mudariyin. Kata dia, Mudar mana puak-puak mu ni? Kata dia, min Khindis. Daripada Mudar, anak buah Khindis. Nama orang belakang. Tok Guru ni, Yahudi. Tok Guru Yahudi ni, bila dia dengar puak ni mari daripada Mudar. Dan Mudar ni tempat dia di Mekah. Gitu. Qala ama innahu sayub'atsu wasyikan nabiyyun qatamun nabi. Kata dia, aku nak ayatlah kata dia. Tak lama dah akan timbul seorang Nabi dan Nabi penyudah. Fasari'u ilaihi wa khudhu bihazzikum minhu. Jadi kalau timbul di kampungmu Nabi ni, aku nasihat kamu supaya mu banyak-banyaklah mengajinya dia dan terimalah ilmu yang dia ajar. Kata Tok Guru Yahudi di Syam. Syam ni ni kan? Lebanon, Suria, Jordan. Ni negeri Syam itu. Lah ni hapus nama tu. Blok 3. Palantik lah mu jadi ketua, aku jadi raja, mu jadi buat tu. Apa kat tu aku lah. Mesti jawab putih dengan Perancis. Faqulna lahu masmuhu. Bila Tok Guru ni nasihat lagu tu, dia pun tanya. Tok Guru, dia tanya sepatah. Nama gapo Nabi akhir zaman? Qala Muhammad. Kata Tok Guru tu, nama dia Nabi akhir zaman ni Muhammad. Kata kau dia 4 orang. Bila begitu, qala faraja'na min 'indi ibn Jafnah, fa wulida li kulli minna ibnun fasammahu Muhammad. Demo pak ni bila dengar khabar kata Nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Bila selesai kerja dia di Ghassan, balik kubur. Masing-masing balik kubur tu, bini boleh handuk. Anak yatim berlaku. Mu pun tak nama Muhammad, aku pun tak nama Muhammad. 4 orang sekaligus nama Muhammad.
Berebut takut-takut kena anak aku jadi Nabi Abdullah. Satu ni silah dia ni ayah dia pun nama Muhammad. Yani anna kulla wahidin minhum tami'a fi an yakuna hadha an-nabiy bashar bihi walad. Artinya tiap-tiap orang yang mempak ni masing-masing semua orang berlakon nak suruh anak dia jadi Nabi. Sebab itulah tanda dia lagi Muhammad. Okey itu. Pocito dia mesti Datuk Asri ni seorang. Di satu orang yang ibu nama anak ni Datuk Asri. Anak beranak hari ni dia ikut bala polis. Nama gawa anak pasti Datuk Asri. Allah. Saya dak. Jadi dia ni pun nak doa suruh anak dia jadi Nabi buku nama dulu lagi Muhammad. Habis kita. Kalau dia cerita depan kita ni panjang. Tapi cerita ni cerita bagus. Dan murid perhati dalam kitab sejarah tulis aku cerita. Cerita panjang. Ceritanya kisah Salman Al-Farisi. Perawi semua dalam banyak-banyak sahabat Nabi. Ada seorang sahabat namanya Salman. Keturunan Iran. Iran ni zaman itu nama dia Faris. Dan Lolo ni pun bandar Faris tu ada lagi. Bukan Faris Perancis ni, tak Faris di Iran. Jadi zaman itu orang panggil Farsi. Lolo ni pun orang Iran di Mekah. Kalau tanya dia, tuan dari mana? Fars Faris lah. Jadi orang tua, orang kapur. Pak Lolo dia panggil lagi dia ni Faris. Orang yang banasi bukan Iran. Jadi kisah bagaimana mulanya seorang manusia dalam muka dunia namanya Salman turunan Farisi masuk Islam. Cerita dia begini. Cerita ni cerita daripada mulut Salman sendiri. Salman kok dulu dia tidak Islam. Setelah dia masuk Islam, dia cerita kepada orang saya dia sahabat-sahabat Nabi juga bagaimana mulanya saya masuk Islam. Dia kata mana? Kuntu rajulan farisiyan min ahli Asfahan, min ahli qaryatin yuqalaha Jay. Wa kana abi dihqana qaryati. Wa kuntu ahabba khalqillah ilayhi. Falam yazal hubbuhu iyaya hatta habasani fi baiti kama tuhbasul jariyah. واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. Salman kata saya ni keturunan Farsi, keturunan Iran. Negeri saya jajahannya Isfahan. Lolo ni pun negeri tu duduk nama lagi Isfahan. Tak Lolo ni. Sejak daripada zaman Nabi semua 2000 tahun kemari dah tak berubah-ubah kapun dia nama Isfahan. Dan Isfahan ni terkenal lah sebuah kawasan yang banyak mengeluar daun teh. Pak Lolo ni kalau kita pergi ke Mekah ke luar ni tak teja dia panggil. Teja. Dia bagilah teja. Biasanya teja ni bila kita minum air dia tu, air teh dia tu jadi kaubat. Dia mahal harga dia ni. Dan umur dia pun hijau macam teja dia panggil. Palpahasa biasanya musim sejuk kan minum dia lah. Jadi kalau teh Asfahan baunya sedap. Kofiak dia banyak. Kalau sebut kata Asfahan, negeri dia ni dah. Negeri Salman Farisi radhiyallahu anhu. Kampung saya benar, Jay. Asfahan tu jajahan. Kita kata Kelantan lah. Asfahan tu Kelantan. Kampungnya, pak kawasannya Kota Baru. Jay ni Kota Baru. Kata dia, ayah sayanya ketua kampung. Ayah saya, Dihqan makna ketua kampung. Dalam ramai-ramai adik-beradik saya lah ayah saya sayang sekali kata dia. Kalau ramai-ramai adik-beradik saya lah menjadi anak kok ayah saya sayang. Dengan sebab saya yang berdoa tu lah. Ayah saya tak beri saya pergi jalan mana-mana. Siapa kau pekat dia kurung saya dalam rumah tu kau kurung anak dara tadi. Itu cerita mula Salman. Baiklah. Saya pun duduk di rumah. Dan mengaji ilmu apa? Ilmu Majusi. Majusi nama bagi jenis agama yang dibuat oleh manusia sebagaimana bozar, wisal, majus. Maju ni semua dia api. Benar dia semua api. Dia tidak semua sokong. Dia tidak semua gapo, dia semua api. Jadi oleh yang mikir tiap-tiap buah rumah dia kena ada api semua. Hidup semua. Supaya Cina sini pasal lilin. Lilin. Tepat di mana saja ada sokong dia pasal lilin. Boleh jadi hubungan itulah. Dan ni soket Olimpik. Soket Olimpik tiap-tiap tahun gapo dia bawa? Ubur. Ubur ni mari mana? Dia mari dari dia zaman itu dua manusia terkemuka di muka dunia. Iran, orang terpanggil Faris zaman itu, Rom. Dan dua ni dua kerajaan takluk dunia zaman itu.
Api ni mari di Majus, mari daripada Iran. Mari daripada Iran. Sokannya di Roma. Sokannya di Roma. Olimpik ni di Rom, tempat besar dia. Api ni di Iran. Jadi capur bola tiru orang Rom, api ambil orang Iran. Tetih, letih. Pak lolo dia tahu api tu lagi lah. Api tak kau Iran. Buat tak tiga besar loh. Ikut orang putih buat belakang. Orang putih makan dengan sudu, makan gerpu, payah kolok masuk. Koyak orang Cina pakai sikap tu kepik naik kat siput. Jangan Cina pakai orang putih pakai situ. Allah. Kata dia, akunya dengan sebab ayah aku sayang doh. Dia tak beri aku jalan, dia kurung aku dalam rumah sebab kurang nak darah. Jadi ketika itulah kata dia aku mengaji ilmu Majusi. Hingga siapa aku ni punya pandai dalam punya lebahnya aku, hingga siapa aku dikira orang jaga api. Api dalam rumah aku dan api dalam ketik aku ni tak pernah padam. Walaupun satu sekeng pun tak pernah padam. Acu-acu nak padam, nyala acu-acu nak padam bubuk kayu, acu-acu nak padam tambah minyak, tambah berapa. Dan nenek begitu sungguh. Orang semua api ni, darah dia ribu-ribu tahun pun dia tak padam api dia. Dan ubur ni pun dia tak boleh padam. Ubur tu dia tak padam. Sebab tu dia beronggar berapa pun dia bawa api tu. Terus tak lelak ni. Apa nama ni? Dan kita baca cerita dalam Mi'raj. Dalam apa? Dalam Zanji. Dalam Zanji itu waktu malam Nabi beranak tu, berapa dia berlaku? Mampu api tu. Api di istana Iran, istana Parsi, di istana Raja sendiri mampu. Ia ribu-ribu tahun tak pernah mampu. Malam itu mampu. Yang menyebabkan segala tutup lebah dia sejuk. Mampu. Dan air dalam tasik gaposa tu kering. Yang air tak pernah kering, dalam tasik tu kering malam tu. Api malam tu pun kering, mampu. Air tasik tu pun kering. Dan gapo lagi, sekawal lagi. Ada sekawal lagi benda berlaku. Dia tak pernah berlaku belum pada ni. Malam Nabi kita beranak. SAW. Beranak di Mekah. Pelik. Kemudian, ayuh aku sendiri kata dia, wakalat di abi bayahatun azimatun. Fasurila fi bunyanillahu yawman faqala li ya bunayya. Inni qad sughiltu fi bunyani hadal yawm an day'ati. Fadhab ilayha fattali'ha wa amarani fiha bi ba'd ma yurid. Thumma qala li ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنت أهم إلي من ضيعتي وشغلتني عن كل شيء من أمري. Kemudian dia kata, ayah sayanya ada kebun. Ayah saya ada kebun luar. Tiap ayah saya pergilah kebun tu lah. Dia memang orang Iran ni, orang pok tani. Dan lala ni kali kakak pergi ke Medina, kau tengok dusun tamak luar-luar tu, orang Iran. Di Medina memanglah buah tamak banyak. Hak bambu di bawah kan, di bawah ni. Dia tengah kuning kan? Buah kamar dia tengah kuning. Umumnya orang Iran punya. Dan Raja Malik Fahad ni, buah ni baru ni budak situ banyak, dia kata baru je Raja Fahad balik. Balik ke Medina, duduk kendo dalam kebun tamak. Kebun ni kebun orang Iran tadi. Kebun pokok keturunan orang Iran lah. Kau duduk hot lama di situ. Jadi, Salman Wayak dia kata, ayah saya ada kebun luar. Hari-hari dia pergi sana. Kedai satu hari je dia tak lagi. Kerana dia nak balik rumah. Maka dia pesan kepada Salman, anak dia ni. Dia kata, mungkinlah hari ni kelas kebun. Aku tak lagi kerana ada masalah sikit di rumah ni. Lepas tu dia wayak lah. Mu kena wak goni, wak cakur, kau baju, kau berapa. Dia wayak lah. Tapi mu jangan tak balik. Katanya ayah dia ni. Mu jangan tak balik. Mu kena balik. Kalau mu tak balik, kata dia habis lah. Aku akan ketinggal rumah. Aku tinggal bergabung. Aku sayang doa kamu, kata dia. Katanya ayah dia. فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيتي فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون. Baiklah, aku pergilah ke kebun. Siapa tengah jalan, kebetulan jalan tu lalu ikut tepi gereja orang Nasara, gereja orang Kristian. Dia kata, aku bunyi suara orang duduk main. Kopeng, baca berapa nak tahu. Aku ni tak gaji dengar, kata dia. Kerana aku bukan duduk dalam rumah semua. Tak nyebut jalan di ayah aku. Jadi bila dengar benda pelik, aku pun terhenti. Berapa dia dalam rumah ni bunyi kopeng. Bila aku pergi, bila aku berhenti, aku pergi dekat. Bila aku pergi dekat, tujuan nak tengok gapo pok tu buat bebel dalam gereja tu.
Falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum wa raghibtu fi amri. Bila aku tengok rupanya mereka duduk tengah sembahyang. Kok bunyi suara tu dia tengah baca dalam sembahyang dia. Sembahyang cara dia lah, belah mana sembahyang, tak tahulah. Wa qultu hadza wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alayh. Bila aku tengok puak tu duduk tengah sembahyang duduk baca, aku duduk perhati. Dia kata, "Ai, molek agama ni pada agama aku. Agama dia ni agama semua hati lah." Jadi dia mikir, "Ai, molek agama gon pada agama duduk semua hati ni, agama aku ni." Wallahi ma barihtum hatta gharabat asy-syams. Bila gitu aku pun jadi terduduk situ. Terduduk, duduk dengar orang tu duduk sembahyang, dengan sampai tadi jatuh. Duduk pagi-pagi nak gila pada tak jadi, lalik duduk dengar kawan tu duduk baca Injil dia. Dengan sampai tadi jatuh. Wa taraktu bai'ata abi falam atiya. Nak gila pada tak jadi. Kok ayah pesan so gila pada buat ni, dalam pada pun tak pergi, pesan ni ayah pun ingat ke rumah. Tapi belum pada turun dia kata, aku tanya, hok ramai-ramai. Hok ramai-ramai duduk sembahyang tu aku tanya. Dia kata, tuan-tuan semua, nak tanya sepatut. Dalam ramai-ramai ni, hok mana? Hok orang panggil Tuk Guru dia. Hok Tuk Guru, hok mana? Qalu bisyam. Dia kata, sini tak ada. Tuk Guru tak ada sini. Tuk Guru besarnya duduk di Syam. Syam ni sebuah negeri. Hok tadi lah, tempat hok kawan tu pergi tadi, ramai-ramai. Jauh lah. Jadi bila bunyi Tuk Guru ni duduk di Syam, negeri jauh sangat. Faraja'tu ila abi. Wa qad ba'atha fi talabi wa shaghaltu an amrihi kullihi. Aku pun balik rumah. Ya ayah akunya kira orang dia mari turut aku. Bapa tak balik gelap tarik sini dah ni, bapa tak balik lagi. Jadi ayahnya kira orang mari cari, betul dia aku pun ada balik dah. Wa shaghaltu an amrihi kulli, dan aku dia kata dia dengan sebab tak balik gelap menyebabkan segala kerja ayah rumah terganggu habis ni. Tak buat lampu, tak buat apa, lampu cari anak. Engkau anak orang kaya sekali. Falamma jitu qala ay bunayya aina kunta alam a'har ilaika ma ahidtu. Bila siapa aku rumah, ayah pun tanya, dia kata, "Bapa awal pergi kuano? Kan aku royak dah. Jangan pergi lama, lepas tu begini. Qultu ya abah, marartu bi unasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabani ma ra'aitu min dini." Dia kata, "Ayah, waktu kamu nak gila pada malam, pagi semalam, kamu lalu ikut tepi sebuah gereja, dia kamu dengar suara yang sedap dengar," kata dia. Maka kamu apa? "Wallahi ma ziltu indahum hatta gharabat asy-syams." Kata dia, saya pun terduduk dalam gereja tu, buti-buti tarik jatuh. Qala ibuna ya laysa fi dzalika din khair. Ayah dia kata, "Dah, agama tu agama karuk," kata dia. Katanya ayah dia, "Agama karuk tu, dinu ka dinu abaika khairu minhu." Agama mula ni, dia agama hok kamu terima dia tok nenek dah gila hok ni, hok baik. Agama tu karuk. Katanya ayah dia. Qultu kalla wallahi innahu la khairun min dina. Kata dia, "Tak gitu ayah," kata dia. "Agama tu balik." Mula balik dah. Mula. Kena dengar ceramah sekali mula dah. Mula kau jalan balik ngayah lagi. Balik balang ngayah dah. Laifai qultu kalla wallahi innahu la khairun min dinina. Tidak gitu aja kata dia. Agama tu demi Allah lebih baik daripada agama hok kita tak pegang lagi, iaitu agama semua hati. Fakhafani. Mula daripada situ ayah dia pun naik bimbang. Khafani maknanya naik bimbang pada aku. Ayah aku naik bimbang takutnya pergi pulak. Takutnya kemarin pergi sekali tu balik gelap dah. Kalau lepas dah pergi pulak. Berkali hari duduk. Faja'ala fi rijlayya qaidan. Lalu dia pasung aku. Dia ikat merapat kaki aku yang menyebabkan aku tak lagi puan. Summa habasani fi baiti. Mula daripada situlah ayah aku kurung aku dalam rumah. Bimbang takut pergi mengaji pula. Nak pergi mengaji marah gitu. Kenapa? Kerana buah Datuk Nenek. Baik kita pegang buah Tok Nenek. Kerana Tok Nenek kita ni belah mana pun kira molek. Hak lain belah mana comel pun dia tidak hak Tok Nenek kita. Bukan dia. Secara orang jam hari itu mikir. Qala wa ba'athu ila an-nasara fa qultu lahum idza qadima 'alaykum rabbun min asy-syam fa akhbiruni bihim. Fa qadima 'alayhim rabbun min asy-syam fa ja'ani an-nasara fa akhbaruni bihim. Fa qultu idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raj'ata ila biladihim fa adhinuni. فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. Sudah lah. Tadi dia royak dekat nak balik daripada gereja tu, dia tanya orang, "Mana Tok Guru?" Orang tu jawab, "Tok Guru tak ada. Tok Guru duduk di Syam." Dengan sebab Syam ni jauh, dia pun tak jadi pergi balik kubur semula. Sekarang ni dia mula pergi nak pergi ke Syam. Nak pergi mengaji.
Dia lagu mana nak buat? Kaki pasung dia air. Nak pergi kesan, jauh. Mikir. Akhirnya dia kira pesan. Dia kira pesan pada orang yang duduk lagi gereja mana. Dia suruh siapa-siapa orang gua anak tu mulu. Banyak lah orang yang nak. Dia gua dia anak tua kapur. Dia kata mungkin royak ke orang sebanyak. Dia pesan ke budak. Dia kata mungkin ke gereja tu. Sebanyak mana mu jumpa orang tu royak. Kalau ada dengan khabar kata orang syai mari sini ke gereja ni, royak aku. Nabi pesan dia. Kawan ni pergilah. Betul lah tak lama. Mari seperti orang daripada Negeri Syam. Mari rombongan, mari daripada Negeri Syam ke gereja ni. Maka orang gereja pun, marilah royak. Budak ni, Salman je, duduk tengah pasuk ni. Dia kata orang Syam mari dah. Nah, dia kata gini. Dekat orang tu nak balik, ni royak aku pula. Nah, kira nak air dah ni. Bila orang Syam tu mari, patut nak berjual beli ke, patut nak mari ngaji ke, biar duduk dah. Tapi bila dekat kata orang tu nak balik, mu mari royak aku. Pandai aku buat. Tak apalah. Sudah orang Syam ni jual beli berapa yang nak mengaji, nak menyembah berapa di gereja tu, dekat nak balik molek, mari pula budak tu royak. Dia kata Salman, orang tu nak balik esok. Dengar nak balik esok dia pun pulang dah pun buka rata ayah dia pasung. Buka rata, perak lari pergi tunggu kawan. Tunggu puak-puak Syam ni balik ke Syam. Kita ya ujian sikit ni. Nak buat sikit ni kau nak tuan. Nak baca lagi. Dia sikit ni. $2. $3. Tak. Tak baca lagi sekali lagi. Dia ingat saya kata tak mari ramai ni pasal pengenalan ujian dia. Tak apalah. Dia pun pergilah. Tupai. Pecah pasung di kaki. Pergi ke gereja. Naik kereta dia kata balik sekali ke dengan orang Syam, balik ke Syam. Bila sampai sana falamma qadimtuha qultu man afdalu ahli hadhihi ad-din ilman qalu an usquf fil kanisa fajituhu faqultu lahu inni qad raghibtu fi hadha ad-din wa ahbabtu an akuna ma'aka wa akhdimuka fi kanisatika wa ata'allamu minka fa usalli ma'aka qala udkhul fadakhaltu ma'aka fakana rajulan saw ya'muruhum bis-sadaqah ويرغبهم فيها فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. Jalan sampai ke Syam. Bila sampai ke Syam, dia tuju ke tanya orang situ. Dalam ramai-ramai puak demo di negeri ni, siapa dia orang alim sekali. Tikot tu nya alim Nasrani. Dan bukan Nabi Muhammad tak timbul lagi tikot. Siapa dia orang alim sekali. Orang tu jawab, dia kata, uskuf fil kanisa. Mungkin jumpa uskuf lah. Uskuf kita panggil gereja lah. Padri kita panggil. Padri yang duduk di gereja tu lah. Di kanisa tu lah. Kok alim sekali. Dia pun pergi. Pergi ke gereja, jumpa untuk guru tu. Dia rakyat tu, dia kata, dia mari jauh untuk guru. Kamu berasa nak benar masuk agama untuk guru. Dan kamu nak benar duduk sekali dengan untuk guru. Dan kamu nak khidmat di sini. Nak belah saya api, nak aku air, semua masak nasi. Ikut suruh kamu asalkan kamu boleh duduk sekali dengan untuk guru tadi. Nak semayang sekali dengan Tok Guru. Kata dia, Tok Guru sekali, boleh masuk, salam, duduk sini. Maka dia pun duduk. Rupa-rupanya kata dia, orang kampung kata Tok Guru, kena orang paling jahat. Tok Guru tapi jahat. Tok Guru jahat. Jahat lagu mana? Jahat kata dia, ya'muruhum bis-sadaqati wa yarghibuhum fiha. Bila bangsa tak suruh orang menderma, suruh orang bersedekah. Tetapi fa iza jama'u lahu syai'an kana ghayrahu. Bila boleh fikir dia buat hak dia. Dia ipu ke dia. Tidak walam yuqil masakin. Tidak beri pada fakir miskin. Sepatutnya dia beri fakir miskin. Dalam derma orang ramai beri fakir miskin. Dok ambil dia. Ambil dia hingga sampai jamaah sab'a qilal. Hingga sampai dia ipung pitih mah orang boleh 7 guri. 7 guri zahabin wa warid mah dan perak. Jam yang itu beli dengan mah perak. Apa ni kertas cek ko kertas ringgit tak ada yang itu semuanya gemah berlaku. Beri derma kat derma mah tu. Wa abrabtuhu burban syadidan lamma ra'aitu yasna. Kata dia Tuhan kata tahu dalam hati aku bergelak nak malu ke Tok Guru. Pasal Tok Guru ni kalau besar tak suruh derma. Tapi bila orang derma mati dia ambil dia. Tak boleh pakai miskin. Summa mata. Duduk lama tak lama mati. Tak Tok Guru jahat mati.
Wajtama'at lahu an-nasara liyarfanuhu. Bila bunyi khabar Tok Guru ni mati, semua orang seperti kapur mari gapo. Mari dengan tujuan nak tanah Tok Guru ni. Faqultu lahum inna hadha kana rajula su'in ya'murukum bis-sadaqati wa yuraghibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha kana sahali nafsik wa lam yu'til wasakin minha shay'an faqalu wa ma 'ilmuka bidzalika faqultu lahum ana adullukum 'ala kanzi qalu fadullana fa araytuhum mawdi'ahu fastakhraju sab'a qilalin mamlu'atin dhahaban wa warq falamma ra'awha qalu la tanfanhu abadan fasalabuhu wa yarjuhu hijawah. Bila orang kampung mari ramai berlaku dengan tujuan nak mandi, nak semaya, nak sana kan. Kata yang kawan, di sana wayak. Kata, Tok Guru jahat. Kata wayak kat orang. Dia suruh orang yang sedekah. Apabila orang sedekah mati, jangan dia pergi, tak bagi kat orang lain. Orang miskin tak bagi. Bila dia wayak lagu tu, kata dia orang kampung, wa ma ilmu kabizat kamu tahu Ridwan tu. Kata orang kampung, faqultu lahum ana adullukum ala kamu. Kata dia aku boleh tunjuk kamu. Pitih kat dia sana. Qalu fadlan tunjuk kata dia. Orang kampung tu dia tunjuk. Dia pun tunjuk. Tunjuk lupa di tanah. Depan guri dia tanah. Orang tu gali boleh 7 guri. Penuh dengan emas dan perak. Bila berjumpa semua 3 guri emas ni, Tok Guru tahu dia katanya orang kampung tak boleh tanah Tok Guru ni. Tok Guru tak boleh tanah. Pada waktu mana? Fasalabuhu waradamul jam. Akhirnya dia gegah. Dia ikat tali hanggut dekat punya pakak bidah. Ni denda Tok Guru jahat. Kalau itu masih lama dia. Tapi puas hati tak mana dia. Lepas tu style dia. Hak jahat. Dia gegai tak punya. Dia kat nonai naik tak punya. Pakak bidah, pakak pagu, pakak berapa batu. Baik. Bila kawan itu mati. Maka jawab tak kuasa tu syarat lah. Lagu mana nak ganti Tok Guru mana tadi. Waja'u wirajulun akhar. فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه كان أفضل منه ولا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة ولا أدعب ليلا ونهارا منه فأحببت حبا لم أحب شيئا قبله مثله فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة. Bila kawan tu mati dia kena tagur gapo semua sekali, lalu nak mesyuarat bawa mari Tok Guru lain pula ganti Tok Guru hak mati di gereja ni. Kata dia hak Tok Guru yang kedua, kata dia Allah. Siapa dia wayak? Salman wayak ni ketika dia Islam ni. Dia kata aku tak gaji lagi tengok orang walaupun tak sembahyang 5 kali sehari. Moga tikut tak ada lagi sembahyang ni. Walaupun tak sembahyang 5 kali sehari, tapi kata dia Tuhan dia berjuruhnya apa nama orang. Berjuruhnya zahidnya dunia, dia zahid sungguh, akhiratnya dia nuk sungguh. Zahid ke dunia kita panggil tak madu ke dunia lah. Mari harta, ada harta pun dia beri kat orang, kain baju comel-comel dia tak beri kat orang, bergapo makan minum tak makan seorang, ajuk orang ni dia panggil zahid ke dunia. Zahid ke dunia tak lagi jumpa lagi orang seperti Guru baru ni kata dia. Dan nuk yang ke akhirat tak lagi jumpa dengan mengapiknya dengan berapa cukup lekas. Siang, malam, amalan dia serupa kata dia. Nampak sungguh dia ni alim. Maka aku pun naik saya ke dia Tuhan lah punya tahu. Fa'aqamtu ma'ahu zamana. Maka aku duduk mengaji dengan dia lama kata dia. Kemudian apa dia? Mati. Kawan tu mati pula. Bila mati faqultu lahu إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى فإلى من توصي به وبما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه فالحق به. Bila kawan tu dekat nak mati, dekat sakit nak mati, Salman ni pergi jumpa. Dia kata Tok Guru, Amba duduk dengan Tok Guru ni lama dah. Dan nama saya sungguh ke Tok Guru ni tak penuh lagi ada orang yang nama saya serupa dengan nama saya Tok Guru. Sekarang Tok Guru sakit. Dan ada kata Tok Guru nak mati dah. Jadi kata dia, gini Amba nak tanya sepatah. Amba nak tanya, kalau Tok Guru mati, Amba nak hidup lagi dengan siapa aku nak kata. Tu dia fa'ila man tusibi, pada siapa bersiap aku supaya aku ngaji-ngaji, siapa dia? Wa bima ta'muruni, kalau Tok Guru nak suruh hamba nak suruh gapo katanya. Pasti dia soalan ni pada Tok Guru dia yang sedang gering nak mati. Qala ibunaya, kata Tok Guru dia kata, wahai anakku. Jadi Tok Guru saya doa supaya anak murid kira anak dia. Anak kata dia hak sematinya aku seorang tak. Kalau aku tahu tak ada orang atas muka dunia ni sebagaimana aku nak buat lah. Selama-lama orang atas muka dunia sekadar aku tahu,
Tak ada lah orang buat perangai sepaku ni ngatik Malaysia sepuluh mulut tengok. Baca Injil Malaysia sepuluh mulut tengok. Beci kau dunia, nak ke akhirat. Kata dia tak ada. Kata muka dunia ni, sebanyak mana orang ada dah mati belakang dah. Dan sebanyak mana orang ada punya kutik poka, kutik selewing, kutik wakil nak ke agama Tuhan lah punya tahu kata dia. Seorang je kata dia awal. Ada seorang lagi sekadar aku tahu, orangnya buat serupa dengan aku ni. Semaya, poso, ngatik, gapalah kata kita lihat. Dan kebetulan orangnya duduk di Mosul. Mosul ni di Iraq lah. Iraq. Ada satu orang duduk di Iraq, tempat dia namanya Mosul, namanya sekian-sekian. Dia ni sekadar aku tahu gak, dia serupa dengan aku lah. Alim pun ada, ilmu pun ada, perangai pun serupa aku duk buat. Fal haq bihi. Mungkin lah kata dia. Pusing kat mana kalau aku mati gak, mungkin ngaji dia lah pula kata dia. Bukan main jauh tu. Duduk rumah dia, pergi ke Syam, daripada Syam pergi ke Iraq. Jauh lah tu. Qala falamma mata wa ghuyiba lahiqtu bi sahibil mawsim. Aku pun sementara dia mati aku duduk lagi, tapi bila dia mati aku pun akak tukul kaki semestilah ke mawsim. فقلت يا فلان إن فلانا أوصاني قبل موتي أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره فقال لي أقم عندي فأقمت عنده فوجدته كرجل على أمر صاحبه فلم يلبس أن مات. Dia pun pergilah Mosul. Pergi ke Mosul jumpa untuk guru tu mati. Dia kata untuk guru ambo mari di Syam. Ambo waktu di Syam hari tu mengaji dengan untuk guru sekian-sekian. Dia mati London. Dia belum pada mati. Dia pesan ambo tu mari mengaji dengan untuk guru. Tu yang mau mari sini ni. Kata kawan ni. Dia royak lah. Ambonya dia suruh ambo gani. Jadi tok guru tu, bila dengar dia kata gini lawan, akin indi, mu duduk dengan aku lah. Mu duduk dengan aku, supaya duduk dengan aku juga lah. Maka dia pun duduk lah. Dan dalam masa tok guru yang kedua ada. Yang tiga lah ni. Apa ni? Yang tiga. Mau untuk guru yang tiga. Aku duduk hidup kata dia, aku dapat si dia ni untuk guru baik lah. Orang jauh, orang warok, Tok Lebah Malik kata dia. Tapi duka cita tak lama. Mati pula kawan tu pula. Bila dekat nak mati, ditanya pula. Kau tak dijemput. Dia kata, Tok Guru, kalau Tok Guru ni mati, gua tiga Tok Guru nak oyak gapo kamu. Share lah kamu. Lepas pada ni yang nak pergi ngaji dua nak pula. Dia Tok Guru nak suruh hamba gapo. Dia pun oyak-oyak. Dia kata gini lawan. Kau tak dipulak lah. Dia kata atas dunia tak ada dah orang sepaku. Kata dia, alim, sepaku, warok, sepaku tak ada. Kacau wali ada lagi seorang duduk di nasibi. Wallahi ma a'lamu rajulan ala ma kunna alaih illa rajulan binasibi. Ada satu orang lagi duduk di nasibi. Nasibi tak salah hamba duduk di Jordan, dalam kawasan Jordan. Nasibi ni tempat Nabi kita berjumpa dengan jin. Nabi kita buat ceramah depan jin dia duduk di nasibi. Malam tu jin ni jalan rata kerana dia jin tu sendiri zaman itu boleh naik ke langit. Naik ke langit dengar orang duk kacak gapo langit dia dengar. Tapi mulai daripada Nabi kita jadi Nabi, pintu langit ditutup. Kalau mari pun kena pandang mesti dia botol. Jadi bila balik buat laporan kepada pejabat dia, pada markah dia kata tentu ada benda pelik lah. Semua cari. Minta di seluruh dunia. Maka kau ini perunda di seluruh dunia, jumpa dengan Nabi dia tu membaca Quran. Dia kata ni mana aku cari. Belum paling tak ada manusia tak muka dia kecil lagu ni. Jadi sudah tu Nabi kita buat ceramah dia. Jin ni jin nafsi ni. Jadi kawan ni kata awal kalau aku mati kalau nak ngaji lagi saya duduk sini lah. Tak ada orang lain. Kena mungkin nasibi. Jadi yang kata tadi kalau tak salah hamba duduk di kawasan Jordan. Bawa pula namanya orang sekian. Fal haq bihi mungkin berhubung dengan dia lah. فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبي فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي فقال أقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبي فأقمت مع آخر رجل. Bila Tok Guru di Mosul tak dimati, dia pun pergi semati dengan Nasibi. Siapa Nasibi ni royak lah. Hamba Tok Guru mari kepada Tok Guru nama sekian-sekian. Kawan tu mati dah. Belum pada dia mati, dia pesan hamba suruh mari ngaji dengan Tok Guru. Lepas tu Tok Guru nak suruh berapa suruh lah. Hamba dia takkan hamba boleh duduk dengan Tok Guru sudah lah. Maka dia pun kata apalah orang duduk sini lah. Dan kebetulan kata dia orang hok Tok Guru hok di Nasib ni orang baik. Orang jauh, alim, warok, cukup dekat kuat dia kan lah. Maka aku pun duduk putih-putih mati. Mati pula kawan tu pula. Gua tu berlaku dah mula. Bila mati, lagu tu pula dia. Dia kata Tok Guru nak mati dah ni. Kalau pesanlah kamu kalau Tok Guru mati nak ngaji di mana pula ambo. Dia pun wayak-wayak dia kata gini, wallahi ya bunayya ma a'lamuhu baqiya ahadun ala amrina an ta'tihu illa rajulun bi'amuriya min ardi rum fa innahu ala misli ma tuhibbu wa in ahbabta fa'ti fa innahu ala amrina.
Dia tu guru tu dekat nak mati, dia kata gini kan. Atas dunia ni tak ada dah. Di Timur Tengah ni tak ada berlaku dah. Di Mosul tak ada, di Nasibin tak ada, di Syam tak ada. Yang adanya nu. Di seberang Laut Putih. Mediterranean Sea. Mungkin kena lah pula. Di sana ada sebuah orang, ada satu orang namanya di kampung nama Amuria. Amuria. Di sana ada satu orang namanya sekian-sekian. Kalau mau nak ngaji dia kena satu dia. Amuria. Di tah Laut Putih tu. Berkali boleh jadi dia pergi ikut Turki. Dia pergi ikut Turki dan kok masuk ke Sicily. Masuk pergi ikut lah ikut Konstantinia lah. Dia bukan sekolah Sicily tu. Terus pergi ke Roma. Kata dia kalau pergi sana jumpa orang nama sekian-sekian. Mengaji dengan dia lah. Saya tak tahu dia amal dia. Falam mama tahu ibas mati dia. Jadi masuk Tuk Guru yang ke-berapa dah? Dia ke-4. Masuk Tuk Guru yang ke-4. Salman Farisi yang akhirnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita liku-liku hidup Salman. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.